Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah doakan semuanya dalam keadaan sihat, gembira dan ceria. Dah solat subuh ke semua pagi tadi? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar subjek pendidikan Islam, bidang akidah, tajuk Al-Malik. Baik, kita perhatikan gambar-gambar dan juga video yang Ustazah dah sediakan. Sambil kamu tengok gambar, sambil kamu tengok video, kamu fikir. Fikir. Kenapa, mengapa dan bagaimana. Ada 3 objektif yang kita perlu capai pada hari ini. Yang pertama, menyatakan pengertian nama Allah Al-Malik dan hukum beriman dengannya. Yang kedua, membaca dalil nakli dan artinya dengan betul. Ketiga, menjelaskan kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik. Al-Malik. Alif, Lam, Mim, Lam, Kaf. Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu dari nama-nama Allah yang mulia. Ada berapa nama-nama Allah yang kita wajib percaya? Ya, bagus. Ada 99 nama Allah yang kita wajib percaya. Kenapa kita nak kena percaya, nak kena hafaz nama-nama Allah ni? Supaya menambahkan lagi rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala. Kita tengok pula pengertian Al-Malik. Al-Malik bererti Allah yang menguasai segala-galanya. Apa bukti Allah Ta'ala menguasai segala-galanya? Baik, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Hadid, surah ke-57, ayat ke-2. Apa maksudnya? Dialah yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Maksudnya Allah yang menguasai pemerintahan, pentadbir dan pemilik mutlak segala yang ada di bumi dan di langit. Apakah dia kekuasaan Allah? Yang pertama, Allah mentadbir seluruh makhluk di langit dan di bumi. Maknanya, segala makhluk yang ada di langit, contohnya apa? Matahari, bulan, bintang, langit, hujan, planet-planet. Contohnya planet Zuhrah, planet Utarid, planet Uranus. Semua tu Allah yang uruskan. Kita tak perlu nak pening-pening kepala, nak fikir bila nak jumpa malam, bila nak jumpa siang, bila nak hujan, bila nak kemarau. Itu semua Allah yang tentukan. Dan yang kedua, Allah akan cipta sesuatu mengikut kehendaknya. Contohnya, kalau kita tanam benih sayur lah, kita tanam benih sawi. Jadi mengikut kehendak Allah, daripada benih tadi akan tumbuh tunas. Kemudian tumbuhlah daun-daun sawi. Kemudian sawi tu pun membesar jadi pokok. Pokok tu pun kita makan. Itulah di antara kehendak Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, seluruh makhluk sentiasa berhajat kepada pertolongan Allah. Siapa tu makhluk? Kita lah. Terutamanya manusia, haiwan dan terutamanya manusia. Manusia memang akan berhajat pada Allah Ta'ala. Sebab semua yang berlaku ni atas bantuan Allah Ta'ala. Tak ada perkara pun yang berlaku dekat dunia ni daripada keajaiban manusia. Tak ada. Contohnya lah, macam sekarang ni kan, kita dah lama sangat kan duduk dekat rumah kan. Mesti korang rasa, bilalah nak sekolah kan? Ke korang tak ada perasaan nak pergi sekolah? Ke memang nak duduk dekat rumah je? Maknanya kat sini, kita memang minta sangat dekat Allah. Kita cakap apa? Ya Allah, mudah-mudahan COVID segera berlalu dan kami dapatlah kembali ke sekolah semula, belajar seperti biasa, jumpa kawan-kawan, jumpa cikgu, belajar dalam kelas. Itu menunjukkan kita minta pertolongan dengan Allah. Sebab tak ada siapa pun yang boleh hilangkan COVID ni kecuali Allah. Antara contoh-contoh gambar yang kita boleh lihat dekat sini, yang Allah itu Al-Malik, maknanya Allah itu yang menguasai segala-galanya.
Cuba kita tengok sama-sama. Gambar pertama tu gambar baby. Okey, baby ni dia tak tiba-tiba lahir. Dia asalnya duduk di dalam rahim ibu selama 9 bulan. Siapa tu? Kita lah kan. Duduk dalam rahim ibu 9 bulan, kemudian lahir baby dan membesar menjadi manusia yang sempurna. Contoh yang kedua adalah matahari. Matahari juga makhluk yang Allah jadikan. Allah arahkan dia untuk terbit pada waktu siang, dan apabila waktu senja, matahari pun akan digantikan dengan bulan. Kemudian contoh yang ketiga, jalan raya runtuh akibat dari bencana alam. Itu atas kehendak siapa berlaku? Atas kehendak Allah Ta'ala. Kita boleh ke nak marah Allah Ta'ala bila berlaku macam ni? Tak boleh. Kita tak boleh marah Allah Ta'ala, tapi kita kena fikir, mungkin ada kecuaian kita yang akhirnya berlaku bencana alam. Kemudian gambar terakhir tu gambar apa? Ya, pandai kan? Kamu glamour kan COVID-19 sejak akhir ni? Dan inilah dia virus ataupun wabak yang sedang melanda kita sekarang. Jadi, untuk menghilangkan wabak ni hanya Allah sahaja yang berkuasa. Kita hendaklah berdoa semoga Allah Ta'ala segera menghilangkan wabak ini. Inilah dia antara contoh-contoh gambar yang menunjukkan Allah Ta'ala itu menguasai segala-galanya. Seterusnya, hukum beriman dengan Al-Malik. Hukum beriman dengan nama Allah Al-Malik adalah wajib. Seterusnya kita tengok kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik. Yang pertama, kita akan berusaha menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Macam mana cara nak bersyukur? Kita selalu kena ucapkan Alhamdulillah di atas segala nikmat yang Allah beri. Contohnya, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tangan dan nikmat kaki, nikmat akal dan pelbagai lagi lah nikmat yang Allah beri pada kita. Ucapkan Alhamdulillah. Kedua, kita hanyalah makhluk Allah yang lemah, sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Oleh itu, kita disuruh selalu berdoa. Hanya dengan berdoa mampu untuk menguatkan semangat kita. Ketiga, sentiasa menghargai alam sekitar kurniaan Allah. Contohnya, kita uruskan sampah dengan baik. Kita hargai haiwan-haiwan yang ada di sekeliling kita. Contohnya, haiwan-haiwan peliharaan, serangga-serangga seperti nyamuk. Nyamuk ni kita kena urus dia dengan baik lah. Kena pastikan nyamuk tak bertelur dalam bekas-bekas yang bertakung air. Ditakuti nyamuk Aedes membiak dan akan menyebabkan penyakit denggi. Seterusnya, tumbuh-tumbuhan. Jangan suka-suka nak rosak-rosakkan pokok. Jangan suka nak tebang-tebang pokok. Sebab pokok-pokok ni membekalkan oksigen kepada kita. Dan suasana pun akan jadi damai, jadi ceria, menghijau. Dan apa kata kalau kita tanam pokok keliling rumah kita kan? Tanamlah pokok-pokok sayur, pokok-pokok bunga. Pasti orang dekat rumah tu rasa gembira je. Alhamdulillah, selesailah pelajaran kita pada hari ini, iaitu Allah Al-Malik. Allah yang menguasai segala-galanya. Mudah-mudahan perkongsian Ustazah pada hari ini akan dapat memberikan manfaat buat kita semua. Dan ingatlah bahawa Allah sahajalah tempat kita memohon pertolongan, kerana Allah lah yang maha menguasai segala-galanya. Sekian, semoga kita dapat berjumpa di sesi yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.